وقال إنني من المسلمين صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dunia, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, Allah taala beri keizinan. Alhamdulillah, kita dihimpunkan di tempat Allah, di tempat paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dihimpunkan dengan orang baik-baik, insya-Allah. Suasana yang baik, syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tersirat keberkahan Allah istiqamah dengan amal ibadat kita yang Allah taala redha. Baik, yang saya muliakan tuan-tuan musi, tuan-tuan imam, adik-adik surau, serta para asatizah, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah sambung pengajian kita Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus Allah ada nasihat apa? Kiamat. Nama-nama hari kiamat. Betul? 199. Bahas kita mengenai Yaumul Qiyamah, rukun iman yang kelima, beriman kepada ghaib. Beriman kepada ghaib. Kiamat sudah dicipta ataupun belum? Jawapannya belum lagi. Kiamat Allah Ta'ala tidak ciptakan lagi, sebab tak berlaku lagi. Kalau neraka syurga itu sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi dari sudut akidah mana pegangan kita, tak ada prototipe akan kiamat, tapi dia ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Dia ada tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Ya, kiamat tanda besar dah berlaku ke belum? Tak berlaku lagi. Yang pasti hampir 90%. Berapa ulama itu? 90% dah berlaku. Cuma ada 23 perkara yang kanan sampai belum ni akan sampai yang besar. Jadi nama-nama hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Quran ada nama-nama kiamat. Jadi kiamat belum ni tak berlaku, tapi Allah dah cerita dah bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah. Ini istimewa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istimewa itu. Belum tak berlaku lagi, tapi Allah Taala dah cerita dah supaya kita ini melakukan persediaan. Persediaan kita melakukan persediaan kita sebelum sampai yaumul qiyamah. Persediaan kita. Jadi belum tak berlaku, kita ngaji sebab apa? Belum tak berlaku. Jadi nak terbitkan kerisauan. Kalau tak ada kerisauan tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak beramal? Kalau ada kerisauan dalam diri kita, apabila ada kerisauan soal mati, kerisauan soal kiamat, kerisauan dalam diri kita ni, insya-Allah akan terbit ibadah, akan terbit satu amal kita ni kita lakukan semata-mata dengan Allah, semata-mata dengan izin Allah, semata-mata dengan kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa berlaku hari ini latihan. Yang akan datang tanda besar, tanda kecil itu pun tuan-tuan sekalian peringatan boleh tidak berlaku. Cuma yang kadang-kadang orang yang tidak mahu mengingati diri, yang masih lagi menyibukkan dunia semata-mata, tidak menyibukkan dunia ini untuk akhirat. Sedangkan kita bersibukkan dunia untuk akhirat. Jadi kiamat pasti akan berlaku. Sebab benda ini diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatnya kiamat, dahsyatnya akan datangnya kiamat, hari yang ketetapan yang Allah Taala tetapkan, di mana benda itu datang dalam keadaan secara tiba-tiba. Datangnya yaumul qiyamah. Dalam hadis Nabi, sedang orang sedang orang memerah susu, sedang orang makan, sedang orang minum, kiamat tiba-tiba berlaku. Bahkan hadis itu, kiamat hanya dilihat oleh orang-orang kafir. Orang yang beriman
qiyamah. Jadi malam ini kita lihat nama-nama hari kiamat. Hari kiamat, dia timbul kesedaran dia. Takut yang kita bersilat sebelum datangnya yaumul qiyamah. Apabila merujuk isi Al-Quran dan meneliti dengan sepenuh-penuh penelitian, akan bertemu dan berjumpa nama-nama hari kiamat itu bukan hanya satu nama sahaja, tetapi terdapat beberapa nama di dalam Al-Quran, dan setiap nama itu memberi pengertian yang menunjukkan akan berlaku beberapa peristiwa yang kesemuanya merupakan kesukaran dan kesengsaraan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala yang lalu. Jadi sebut kiamat, tuan-tuan sekalian, kita akan bertemu dengan kiamat. Bahkan kiamat itu bukan satu nama sahaja, tetapi terdapat beberapa nama di dalam Al-Quran, dan setiap nama itu memberi pengertian menunjukkan akan berlaku beberapa peristiwa kesukaran dan kesengsaraan. Jadi makna kiamat huru-hara, itu dah. Makna kiamat berlaku kehancuran huru-hara. Berlaku kehancuran huru-hara. Itu sebab melihat kedahsyatan kiamat orang-orang kafir saja. Orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, orang beriman tidak akan melihat bagaimana kedahsyatan kehancuran yaumul qiyamah, kehancuran alam ini. Hari ini umur dunia lebih kurang 50,000 tahun. Nah, lebih kurang 50,000 tahun. Umur matahari pun dah 5 juta tahun. Jadi makhluk ni tidak baqa. Makhluk ini fana, binasa, akan hancur. Yang baqa hakiki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat yang hakiki Allah. Selain zat hakiki, semua zat sifat. Zat sifat mana zat yang menumpang. Kita adalah zat yang menumpang kepada zat Allah. Bahkan makhluk pun menumpang dengan zat makhluk. Kita tumpang dengan mak ayah kita, mak ayah tumpang dengan atuk, atuk tumpang dengan moyang. Nah, malaikat pun zat yang tumpang. Tumpang pada siapa? Tumpang kepada zat yang hakiki. Maksud sifat adalah menumpang. Jadi sifat Allah Ta'ala menumpang kepada zat. Zat Allah Ta'ala tidak menumpang mana-mana anasir, yang terputus hanya Allah Ta'ala, zat yang satu-satunya, yang tidak ada awal dan akhir. Nampak? Jadi kiamat ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kiamat hari pengadilan ataupun hari kehancuran. Memang sengsara, tuan-tuan sekalian, apabila kita nak menceritakan mengenai kiamat. Bahkan malaikat yang ditugaskan, malaikat Israfil, ditugaskan meniup sangkakala dengan sayapnya ada 4, dipenuhi dengan bulu. Apabila disiramkan malaikat ini dengan 7 lautan, tidak akan setitik air jatuh sejat dokek anggota malaikat sahaja. Nak beritahu besar yang akan makhluk Allah Ta'ala. Jadi kalau dia tiup sangkakala, dapat arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, itu sangkakala berupa trompet. Trompet untuk silang tak cakap bentuk macam mana. Diandaikan oleh para ulama, di hadapannya besar, di hujungnya di hujungnya besar, di hadapannya kecil, berupa trompet. Apabila ditiup akan hancur, terperanjat, mati terus. Tiupan kali kedua menghidupkan kembali. Tiupan kali pertama itulah yang akan menghancurkan segala apa yang ada. Habis, rosak, binasa apa yang ada. Apabila sebut pasal yaumul qiyamah, kita akan ingat kesengsaraan ataupun kesukaran yang akan berlaku. Kesukaran, kesengsaraan, habis dah. Waktu beramal habis dah, tuan-tuan sekalian. Allah akan balas, dihimpunkan satu tempat yang dinamakan yaumul mahsyar. Yang dinamakan hari perhitungan, padang mahsyar, padang yang luas. Yaumil mahsyar, keseluruhan makhluk dihimpun oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nama-nama hari kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nama-nama kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran.
Apa namanya? Yaumil ba'ts. Yaumil ba'ts. Kebangkitan ataupun hari kebangkitan. Yaumul ba'ts. Hari kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 56. Mana nama yang pertama yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ulama bawa keluar nama hari kebangkitan. Keseluruhan makhluk Allah akan dibangkitkan tiupan sangkakala yang kedua. Dibangkitkan seluruh makhluk. Mana yang beriman, mana yang tidak beriman. Yang beriman, yang melakukan amal saleh hidup mati dah kerana Allah Taala tak sabar-sabar nak menuju ke arah nikmat Allah. Sebab layanan dekat alam barzah dah tahu dah bagaimana layanan yang Allah Taala berikan. Kuburnya seluas mata memandang. Ada yang berteriak, celakalah kami, siapakah yang mengejut kami sedang tidur. Jadi bermacam-macam ragam tuan-tuan sekalian apabila berlaku hari kebangkitan. Huru-hara matahari sejengkal ke kepala. Memang tidak dapat kita bayangkan bagaimana keadaan huru-hara. Jadi yang kita mahukan apa tuan sekalian? Pertolongan Allah, nusrah Allah Subhanahu wa taala, rahman Allah, kasih sayang Allah apabila kita dibangkitkan nanti. Dibangkit, dihimpunkan dekat mana? Padang yang luas. Dihimpunkan padang yang luas, berteriak malaikat, teriak kita punya amal, datang amal bergulung-gulung, 80 gulung, 1 gulung sejauh mata memandang. Kebangkitan kita nanti. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita bangkit. Perintahkan kita bangkit. Jadi bondo ni tak ada prototype. Mana tak ada bondo yang kita lihat secara live sebelum bondo tu berlaku. Sebelum benda itu berlaku. Kalau cerita kartun, dia boleh tengok sebelum benda itu berlaku. Cerita kartun. Contoh cerita Doraemon kan, dia ada mesin masa tu kan. Boleh pergi 20,000 tahun dulu, 30,000 tahun dulu, ulang balik. Itu cerita karut. Itu cerita karut. Jadi benda yang akan datang ni tuan-tuan sekalian, kita tak lihat secara live. Tak lihat macam mana peristiwa itu depan mata. Sebelum kita nak buat persediaan, kita nampak benda itu berlaku. Tidak tuan-tuan sekalian. Kalau dah lihat, makna dah tak ada dah amal. Kalau dah lihat akan iman, makna dah tak ada dah amal. Dah tak boleh lah kita nak beramal kepada Allah. Tak boleh nak semayang, tak boleh nak zikir. Dah tidak berguna lagi. Bahkan waktu matahari timbul belah barat, tidak berguna lagi iman orang yang kafir, taubat orang yang beriman. Tidak berguna lagi. Kata Rasulullah SAW. Jadi yang pertama ulama bawa keluar di dalam Al-Quran adalah hari kebangkitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Fahadha yaumul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamun." Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala alladhina utul ilma wal imanu laqad labithtum. Dan berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman, demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah. Dan berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman, demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah sampai ke hari kebangkitan. Mana semua dalam ilmu pengetahuan Allah yang dijanjikan itu, akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui akan kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan sekalian dah rencana dah bagi tahu dah sampai ke hari kebangkitan, yakni hari kiamat. Maka inilah hari kebangkitan yang dijanjikan itu, akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui kebenarannya. Yang pertama sekali, nas kita nak ambil dalil bahawasanya ada hari kebangkitan. Bahkan tuan-tuan sekalian, kenapa hadis sahih mengenai kehidupan ataupun soalan dalam kubur, hadis sahih, tetapi ada orang yang mempertikaikan, tak ada
soalan ataupun tak ada alam kubur. Sebab bukan semua orang mati ada kubur. Ada yang mati tak ada kubur. Itu yang disoal. Makna tuan-tuan sekalian, sebahagian golongan kaum ni dia bagi tahu seksa kubur itu tak wujud. Mana dia tidak mempercayai akan hidup dalam kubur. Alam kubur, alam barzah ni dia tidak akui, sedangkan ada hadis sahih. Itu sebab apabila ada hadis sahih, bahkan Imam Al-Baihaqi bagi tahu, lepas tu ulama-ulama datang tuan-tuan sekalian buat buku, lepas tu bahaskan kembali, lepas tu terangkan kembali mengenai kehidupan di dalam kubur. Jadi kehidupan dalam kubur ni tuan-tuan sekalian, memang kehidupan yang Allah Ta'ala janjikan. Memang kita akan tempuh alam kubur. Selama berapa tahun? 40,000 tahun. Mana 40 hari, 1000 tahun bersamaan satu hari akhirat. Apabila didarahkan 40,000 tahun duduk di dalam kubur. Jadi apabila duduk dalam kubur masa tempoh 40,000 tahun, orang kafir menjangkau sampai 50,000 tahun. Kehidupan dalam kubur ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala dah beritahu bahkan dalam hadis Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab, tiada alam kubur itu satu fahaman yang sesat. Dia cakap tak semua orang mati ada kubur. Orang mati kat laut mana ada kubur? Cari-cari tak jumpa. Orang yang berkocai macam tu, apa yang terbakar ataupun yang hilang, berkecai habis semua, mana ada kubur? Tak ada kubur. Jadi tak ada kubur macam mana? Ada siksa kubur, ada alam kubur. Jadi kita pandang dari sudut akal. Kalau kita pandang dari sudut ghaib, pandang dari sudut hebat Allah, besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian, tidak mustahil bagi Allah. Memang alam kubur ini tuan-tuan sekalian, Allah bagi tahu, Nabi dah beritahu dah. Jadi kalau kita dengar ada orang mempertikaikan alam kubur, syarah yang macam tu, lari copek-copek, tak payah nak tahu, tak payah nak baca. Benda ni akan merosakkan kita punya akidah. Jadi hari kebangkitan, Allah Ta'ala dah beritahu, dah cerita dah. Di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Allah ada hari kebangkitan. Yang masalah tuan-tuan sekalian, orang kita ni yang hidup tidak mahu melihat akan kebenaran. Hari kebangkitan disoal amal ibadat, ditanya amal ibadat. Bahkan dalam kubur pun Allah tanya tuan-tuan sekalian, perantaraan mungkar dan nakir. Mana rabbuka, nabiyuka, ikhwanuka, qiblatuka, dinuka. Ditanya tuan sekalian dalam kubur. Mana dalam kubur tanya tuan sekalian, bahkan yaumul qiyamah akan dihisab kita punya amal satu-satu. Mana kita sebenarnya ada hari kebangkitan. Ada hari kebangkitan. Jadi kita kena sedarkan diri kita bahawasanya kita akan disoal oleh Allah, ditanya oleh Allah peluang ataupun amanah yang Allah Ta'ala berikan. Tidak berganjak kaki anak Adam setelah ditanya 4 soalan. Yang pertama, umur dia, masa muda dia, harta dia, ilmu dia. 4 perkara. Tidak akan berganjak setelah ditanya 4 perkara dekat mana? Dekat yaumil mahsyar. Akan dihisap satu-satu tuan-tuan sekalian. Siapa hakimnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tak nak jadi orang yang akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui akan kebenaran. Kita tak nak jadi orang macam ni. Allah Ta'ala ingatkan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ada orang yang menyesal dikala dibangkitkan. Ada orang yang menyesal dikala dibangkitkan. Menyesal habis-habis tuan-tuan sekalian. Memang nak kembali balik. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Dalam surah apa? Dalam surah Sejadah. Apabila dah nampak dah tuan sekalian akan kebenaran, Rabbana abasarna wa sami'na, ya Allah kami lihat, kami sami', kami dengar dah ya Allah. Nak kembali melakukan amal saleh setelah mendengar, setelah melihat, setelah mengakui akan iman dan nampak hebat Allah, besar Allah. Nanti kita akan nampak arash, nampak neraka, lihat akan syurga, lihat akan malaikat, lihat akan syaitan, lihat akan jin. Baru kita mengakui, beriman akan Allah. Di situ dah tak ada apa-apa lagi tuan-tuan sekalian. Mana tampak untuk kita beramal sebelum dibangkitkan? Ya lah tampak. Itu sebab untuk agama kena luangkan masa. Jangan tunggu masa lapang. Mati tak tunggu masa lapang kita. Bila-bila masa. Jangan tunggu masa lapang.
Agama ni tuan sekalian, kita buatkan masa, kita sediakan masa untuk agama Allah. Sediakan mata kita, sediakan telinga kita. Jangan tunggu telinga bersedia, jangan tunggu mata bersedia, sebab mati tuan sekalian tidak tunggu persediaan kita. Bila-bila masa saja. Itu sebab kita kena sediakan sebelum dibangkitkan. Lihat akhir ayat, akan tetapi kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui kebenaran. Sedangkan Allah dah cerita dah dalam Al-Quran. Allah dah beritahu dah dalam Al-Quran. Daripada kita dijadikan, Allah cerita pada Lauh Mahfuz. Dihimpunkan roh. Dulu tuan-tuan sekalian, di Lauh Mahfuz, roh ni semua beriman akan Allah Ta'ala. Mana ada, saya tak ingat, memang di kali itu akal belum diciptakan lagi. Waktu di Lauh Mahfuz, kita semua tuan-tuan sekalian dihimpunkan. Tak ingat pun memang akal tidak diciptakan lagi. Semua orang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kafir ke, yang Islam ke, munafik ke tuan-tuan sekalian, yang fasik, yang asi, semua beriman akan Allah. Semua mengakui adalah Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Tak ingat pun, sebab apa tak ingat? Sebab di situ tak ada akal lagi. Makna tak ada jasad lagi, hanya roh sahaja. Apabila sampai alam rahim, akal tak bagi lagi. Keluar kita daripada alam rahim, tak bagi akal lagi. Mana ada akal? Alam rahim kita tak ada akal, tetapi binatang dia ada ilham. Kata ulama, binatang ada ilham, haiwan ada ilham. Dia tak ada akal, tetapi manusia waktu kecil tidak diberi akal. Lihat anak lembu, anak kambing, lepas dia keluar daripada rahim ibu itu, nak tak siapa ajar, dia tongkat kaki belakang, tongkat kaki depan lepas tu dia pergi cari puting susu emak Dia tak ajar, tuan tak ajar, gembala tak ajar, orang bala lembu tak ajar. Ini tetek emak kau pergi, tak ajar. Dia tahu sendiri. Mana tahu? Ilham. Gunakan akal? Tidak. Jadi alam roh, akal tidak diciptakan lagi, tidak bagi lagi. Lepas tu masuk dekat alam rahim pun tak ada akal lagi kita. Masuk dekat, keluar pada alam rahim, umur baru 1 hari, tak ada akal. Itu sebab Allah tak beri akal. Jadi mak ayah lah yang berakal, tanggungjawab dengan anak. Itu sebab mak ayah yang ada akal lihat anak. Anak tak semayang, suruh semayang. Bini tak tutup aurat, suruh tutup aurat. Sebab dah berakal. Jangan jadi serupa kita bayi yang tidak berakal. Budak tu memang tidak berakal. Besar sikit, separuh-separuh, dikatakan mumayyiz. Nah, yang tidak berakal. Umur 3-4 tahun. Tunjuk duit 1,000, tunjuk coklat. Dia sambar mana? Sambar coklat lah, tak duit 1,000. Sebab tak ada akal, tidak sempurna. Ada akal tadi tidak sempurna. Kalau kita diunjuk duit 1,000, bini kita diunjuk coklat Ferrero Rocher, dia sambar yang mana? Sambar duit 1,000 lah, tak lantaklah coklat tu. Sebab dah berakal makhluk tu. Tak percaya malam ni buat. Dah kena sambar duit, hai bye-bye. Tak boleh minta balik dah. Jadi dah berakal. Jadi sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita ni semua sudah berakal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dengan akal, nikmat Allah. Jadi kita kena fikir elok-elok. Hari kebangkitan ni Allah bagi tahu, ni bukan main-main. Ini bukan kalam insan. Ini kalam Allah Subhanahu Wa Taala, tiada pendustaan tuan-tuan. Ibu ayah sekalian, tiada pendustaan. Ahli-ahli qaryah sekalian, tiada pendustaan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, cuba tuan-tuan hayati betul-betul. Ustaz nak bahas yang akhir tu ya. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kita kena faham, akan tadabbur betul-betul. Akan tetapi kamu dari dahulu tidak lagi mahu mengetahui. Makna ada orang yang macam ni waktu hari kebangkitan nanti. Makna tuan-tuan sekalian, apa makna Ada orang yang menyesal di kala hari kebangkitan, walaupun benda ini tidak berlaku. Mana hin dari Allah Ta'ala. Serupa Rasulullah SAW waktu ghazwah di Muktah Jordan. Di Muktah tuan-tuan sekalian, satu bandar, satu tempat, ghazwah peperangan berlaku dengan kaum kafir. Masa itu tentera Islam 30,000, awal dihantar oleh Kaisar 100,000 tentera, lawan 30,000. Lepas tu tentera 100,000 ni tuan-tuan sekalian tak boleh nak menang. Tentera-tentera Yahudi kafir ni nampak Islam posingo. Membaham, membunuh posingo, takut, hantar lagi 200,000. Mana nisbah 1 lawan 30? 30, 300,000. 1 lawan 30 .
1 lawan 30 orang nisbah. Sebelum peperangan, Rasulullah beritahu akan dipimpin peperangan ini oleh Abu Abdullah bin Rawahah. Apabila syahid Abdullah bin Rawahah akan diganti oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, anak kepada Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far wafat, Ja'far syahid, digantikan oleh Zaid bin Harisah. Sebelum fitnah berlaku, orang panggil Zaid bin Muhammad, anak angkat Rasulullah SAW. Apabila sahabat dengar akan kata-kata Nabi, sahabat beritahu tiga-tiga akan syahid. Sebab diganti. Kalau syahid Zaid bin Harisah, orang Islam boleh lantik siapa-siapa untuk memimpin peperangan ini. Apa berlaku? Hid Nabi, tiga-tiga syahid. Waktu di Ghazwah Muqtah, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah syahid. Nampak tuan-tuan sekalian? Zaid bin Harisah syahid. Hid Nabi SAW. Ulama tahu dah, sahabat-sahabat lain tahu dah. Akan syahid tiga-tiga panglima ni tuan-tuan sekalian, yang memimpin peperangan. Jadi apabila kita lihat dalam surah Ar-Rum ni mengenai hari kebangkitan, Yaumul Ba'ts ni tuan-tuan sekalian, mengenai hari kebangkitan, kita faham dah tuan-tuan sekalian. Kita tahu dah apa Allah Ta'ala beritahu. Nanti hari kebangkitan ada orang menyesal waktu dibangkitkan. Jadi hin awal-awal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita yang hidup hari ini, kita yang Allah Ta'ala beri peluang, kita yang Allah Ta'ala amanahkan, apa perlu kita lakukan? Kita ngaji malam ni, ilmu kita akan jadi berkat. Ilmu kita ni akan jadi penyuluh, akan jadi dalil kepada kehidupan kita, petunjuk pada kehidupan. Apabila kita faham tuan-tuan sekalian, kita masukkan apa yang kita belajar ni dalam kehidupan kita. Jadi kita tak nak jadi orang yang rugi. Orang yang apabila hari kebangkitan di hadapan Allah Ta'ala, baru nak amal soleh. Dah dengar, dah lihat kata Allah, baru nak beramal. Kalau diikutkan hadis Nabi, tak payah tunggu akan hari kebangkitan. Waktu dalam kubur dah tahu dah mana topek pergi. Waktu nazak pun tuan-tuan sekalian, sakaratul maut tu dah tahu dah mana topek pergi. Waktu nyawa di hujung halkum, Rasulullah itu dah buka lorong lah. Mana topek kita kena hantar tuan-tuan sekalian. Azab ataupun nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Kalau awalnya baik, akhir insya-Allah akan baik. Kalau awalnya buruk, akhir tuan-tuan sekalian akan buruk. Itu sipeh. Tetapi semua ni dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, jadi yang Ustaz nak fokus, nak bagi tahu mengenai surah Ar-Rum. Yang pertama dalil mengenai ulama bagi tahu nama lain kiamat adalah Yaumul Ba'ts ataupun hari kebangkitan. Memang kita dibangkitkan, wajib kita beriman. Tiupan sangkakala yang kedua membangkitkan keseluruhan makhluk Allah, haiwan pun sama untuk sekalian, dihimpunkan di Yaumul Mahsyar, dihimpunkan satu padang yang luas. Allah akan hisab, Allah akan adili. Allah Ta'ala akan adili satu-satu apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan adili. Jadi yang kedua, fokus kita nampak kat sini, apabila Allah Ta'ala ingatkan, kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui akan kebenaran. Makna ada masalah. Ada yang bermasalah apabila dibangkitkan. Jadi apabila ada yang bermasalah, kita tak tahu siapa. Jangan fikir kita ada janggut, kita pakai jubah putih, nah, kita selamat daripada azab. Nikmat semata-mata kita duduk kat surau, kita i'tikaf tuan-tuan sekalian, selamat. Jadi sombong, takbur dan riak. Jangan fikir macam tu. Kita dapat duduk sini pun dengan Allah Ta'ala punya izin, rahmat, kasih sayang Allah. Bukan sebab jawatan kita, bukan sebab rumah kita doket dengan surau. Orang doket dengan surau, manusia tak datang, orang jauh pula yang datang. Itu yang membuktikan bahawasanya tuan-tuan sekalian, hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu hujan kita boleh lantung dengan kereta kita. Waktu tak hujan tuan-tuan sekalian, kita tak boleh naik kereta. Bahkan kenderaan yang mudah, motor pun tak boleh nak naik untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mengetahui kebenaran. Jadi tuan-tuan sekalian,
Kita ada kat sini sebab Allah Ta'ala izinkan kita. Orang pandang kita hebat. Orang lantik kita bermacam-macam jawatan. Orang percaya akan kita sebab Allah tutup aib kita. Ustaz ulang balik. Orang lantik kita macam-macam jawatan. Orang percaya akan kita, tuan-tuan sekalian. Orang pandang kita. Orang hargai, orang hormat kita. Ingatlah tuan-tuan sekalian, bukan itu sebab kemuliaan kita semata-mata, tidak. Sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, bersyukurnya kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beruntung orang Islam. Bondo tak berlaku lagi diberitahu. Dijaga satu-satu tuan-tuan. Mengenai tuan-tuan kita punya muamalat pun dipelihara. Nampak? Jual beli kita. Kita punya makan minum dipelihara. Nak masuk jamban pun dipelihara. Nak makan pun diajar. Kita nak muamalat pun diajar. Nak berpolitik pun diajar. Satu-satu agama kita ajar tuan-tuan sekalian. Sampai hari kebangkitan nanti. Sampai hari kebangkitan. Ada alasan lagi? Dah tak ada alasan dah. Itu sebab dengan izin Allah kita kena beringat elok-elok tuan-tuan sekalian. Di samping kita mempercayakan hari kebangkitan, hidup kita ni adalah satu pilihan. Salah pilih tuan-tuan sekalian, susah dekat akhirat. Confirm susah kalau kita salah pilih. Jadi kita kena memilih bondo yang betul tuan-tuan sekalian. Hari kebangkitan nanti, waktu Allah Ta'ala hisap kita, tanya satu-satu, depan ada mizan. 80 gulung tu, satu gulung sejauh mata memandang, depan ada mizan. Ada mizan. 80% kebaikan, 20% keburukan. Tuan-tuan, kita akan disisa di dalam api neraka Allah Ta'ala. Isap menghadap Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian. Minta tuan-tuan sekalian. Pujuk Allah. Minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Jangan bawa dosa ni apabila menghadap Allah Ta'ala. Pasti kita akan disiksa oleh Allah. Habis Ustaz, kita ni manusia yang lemah kan. Mana boleh, mana mungkin kita tidak melakukan salah dengan Allah. Itu sebab dia ada ilmu nama dia taubat. Dia ada ilmu nama dia taubat. Dia ada zikir nama dia istighfar. Nah, dia ada zikir nama dia istighfar. Dia ada penyakit nama dia sombong. Dia ada penyakit juga nama dia takbur, ujub, riya. Jadi macam mana kita nak lari pada masalah ni? Taubat, istighfar. Masa-masa yang lalu, sebelum ni Ustaz beritahu dah. Kalau dari dulu tak semayang 50-60 tahun, umur 70 baru nak bertaubat. Semayang tak boleh habis macam tu, kena qada ganti. Agak-agak 50,000 punya semayang nak qada balik boleh ke? Dengan umur 70-80 tahun. Dengan puasa daripada umur 15 sampai 50, sampai 60 tak pernah puasa. Qada pun tak pernah. Lepas tu dapat hidayah dari Allah, dapat kekuatan untuk minta ampun dari Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, mana kita nak bergantung? Kalau dah macam tu punya masalah, 50 tahun tak semayang, 50 tahun tak puasa zakat, tuan-tuan sekalian, macam mana nak qada balik? Mana sampai kita nak bergantung? Allah. Minta dengan Allah tuan-tuan sekalian, yakin Allah akan ampunkan dosa. Bahkan Iblis pun pernah cakap dengan Nabi Allah Musa nak bertaubat. Agak-agak Allah terima tak taubat. Nabi Allah Musa tak tahu nak cakap apa tuan-tuan sekalian. Malaikat hantar wahyu bagi tahu nak taubat cari maqam Adam, sujud hormat, bukan sujud ibadat Sujud hormat. Bukan orang cakap silap faham nanti apa kena sujud okey maqam Adam, bukan Tuhan nak sujud. Tidak, ini sujud mana sujud perintah, suruh hormat kepada Adam alaihissalam sebab dia doge dulu okey. Doket syurga dulu doge untuk nak sujud Nabi Allah Adam. Terkeluar dia, kafir terus. Jadi dia tak nak, Iblis tak nak, Azazil tak nak. Sampai habis tuan-tuan sekalian. Sampai bila-bila itulah bahan bakar syaitan Azazil yang menderhaka kepada Allah Ta'ala. Lepas itu dia bersumpah tuan-tuan sekalian untuk bawa anak cucu Adam, untuk bawa umat-umat daripada Nabi tuan-tuan sekalian, asalkan anak cucu anda, bahkan kita sendiri. Bersumpah Iblis untuk bawa tuan-tuan sekalian. Kecuali kata Allah, hamba-Ku yang mukhlis, yang ikhlas hatinya semata-mata untukku, kata Allah Ta'ala. Yang mukhlisin, yang ikhlas hatinya semata-mata untuk Allah. Okay, jadi
Dua bondo kita dapat dekat ayat Al-Quran surah Ar-Rum ni. Yang pertama, dalil mengenai hari kebangkitan. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, akhir daripada ayat surah Ar-Rum, ayat 56 ni, Allah bagi tahu tuan-tuan sekalian, kamu dari dahulu lagi tidak mahu mengetahui akan kebenaran. Memang ada orang menyusah nanti. Dah, ini izin dari Allah Ta'ala. Kalau kita tak mahu lagi tuan-tuan sekalian, muhasabah diri kita, wa iyadzubillah. Ini orang-orang Allah dah bagi begitu. Tak ada orang yang tak menyusah duduk dekat yaumil akhirat. Apabila ditimbang, apabila dimasukkan dalam syurga pun, kenapa tidak beramal? Kenapa tak tambah lagi, tak tu boleh lagi nikmat Allah Ta'ala yang besar? Orang lihat azab Allah, Rasulullah bagi tahu, dia hidup paling senang, dia orang nombor satu atas muka bumi. Masuk lihat azab Allah, waktu lihat azab, waktu hidup kat dunia dulu dia agak dia tak pernah senang. Padahal dia orang nombor satu. Dahsyat azab. Orang yang paling hina, dia yang paling akhir. Paling hina tuan-tuan sekalian, orang yang tak suka, bau pun busuk. Apabila lihat nikmat Allah Ta'ala, dia beritahu, dulu hidup kat dunia dan tak pernah susah. Ya. Padahal dia orang yang paling susah. Jadi bondo ni sudah diceritakan 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu, 1400 tahun dulu. Sudah Allah Ta'ala beritahu, sudah diterangkan. Mana dah sempurna agama. Rasulullah dah sampai keseluruhan tuan-tuan. Jadi waktu hari kebangkitan nanti itulah. Hari kebangkitan itulah tuan-tuan sekalian. Yang akan menjadikan kita ni mana tempat kita nak duduk. Mana tempat kita nak duduk. Waktu dibangkitkan nanti dah tak ada amal, jadi kat sinilah tempat kita beramal. Bermulalah tuan-tuan sekalian, mana yang tak mula lagi. Yang dah mula tambah. Bukan dah mula duk goyang kaki, dah mula tambah. Pagi-pagi boleh baca surah Yasin, alhamdulillah. Lepas tu tambah lagi kita nak baca separuh daripada juzuk Al-Quran. Tambah lagi 1 juzuk 1 hari tuan-tuan sekalian baca Al-Quran. Nak habis kita orang biasa. Yang hafal Al-Quran 1 hari 3 juzuk tertib ulama web. Kita biasa ni sebenarnya kalau nak habiskan 1 hari 1 juzuk. Mana 1 hari 1 juzuk sekalian, cukup 30 hari kita dah khatam sebulan sekali. Allahu Rabbi. Tapi kita lemah tuan-tuan sekalian, tak apalah. Dapat kita 2 muka surat, dapat 2 ain, 1 ain pun alhamdulillah tuan-tuan, jangan tak buat langsung. Ini confirm hari kebangkitan. Lepas tu Allah bagi tahu ada orang yang rugi. Waktu dibangkitkan nanti menyesal, menangis tuan-tuan sekalian, air mata keluar macam laut, menangis. Tak dapat lagi beramal tuan-tuan sekalian, sampai keluar darah kat mata, tak dapat lagi. Sampai keluar nanah tuan-tuan sekalian, sampai terkeluar biji mata, tidak akan dikembalikan. Allahu Rabbi, ini peringatan tuan-tuan sekalian, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Biarlah pajak bunyi dah kan. Dokek mana jam dah. Masa Isyak. Sikit lagi. Satu lagi. Yang kedua sa'ah. Nama yang kedua sa'ah. Masya Allah. Ini selalu dengar kan. Bahkan dalam hadis Nabi, pernah seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila berlakunya kiamat? Kiamat ni, soal berlakunya sebelum ni kita dah bahas, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya orang kafir pun nak tahu, tanya dengan Rasulullah, orang Yahudi kafir ni, ya Rasulullah, dia tanya Muhammad, bila berlakunya sa'ah? Kalau kau tahu pun. Sa'ah-sa'ah ni tuan-tuan sekalian, qauja Allah. Bila berlakunya akan kiamat ni adalah qauja Allah Ta'ala. Kita diberitahu bila berlaku. Kalau Allah Ta'ala tetapkan tarikhnya tuan-tuan sekalian, dah tak ada nikmat kat situ. Nikmat untuk beramal. Kita tidak akan melakukan persediaan. Nah, macam nak nyambut Ramadan, 10 hari terakhir, kita nak jumpa Lailatul Qadar. Kalau ditetapkan bila masuk Lailatul Qadar, tuan-tuan sekalian, orang jadi, hari-hari lainnya dia tak semangat nak, jadi biarkan. Nanti sampai itu baru beramal betul-betul. Nampak? Apabila disembunyikan Al-Qad itu tuan-tuan sekalian, jadi 30 Ramadan tu, berpusu-pusu orang beramal. Sedekahlah tuan-tuan sekalian, bangun malam. Sebelum ni tahajud 2 rakaat, masuk Ramadan tambah lagi 2. Sebelum ni witir 3 rakaat, tambah masuk Ramadan tambah lagi 2, jadi 5. Tambah lagi tuan-tuan sekalian, sebelum 1 juzuk masuk Ramadan, tambah 3 juzuk 1 hari. Sampai Ramadan 3-4 kali khatam Al-Quran tuan-tuan sekalian. Ya Allah. Ada ulama tuan-tuan sekalian, ulama besar ni tuan-tuan sekalian,
Dia khatam Al-Quran 2 rakaat dalam sembahyang. Saya tak ingat imam mana. Saya lupa nama. 2 rakaat sembahyang, khatam Al-Quran. Rasulullah SAW waktu sembahyang sunat tuan-tuan sekalian, Rasul habiskan surah Al-Baqarah, lepas tu surah Ali Imran, lepas tu surah An-Nisa. Ini surah semua panjang-panjang. Al-Baqarah dah 2 juzuk setengah kan. Mana satu juzuk 10 lai, mana 25 lai. Habis tuan-tuan sekalian Rasulullah. Bahkan sujud Nabi lama waktu saya sunat lah. Tidak sembahyang fardu. Sujud Nabi lama tuan-tuan sekalian. Nabi maksum pun macam tu tuan-tuan sekalian. Ini nama dah maksum. Nama pun dah maksum. Perangai tak apa-apa. Ini nak beritahu. Jadi dengan izin Allah kita beringat tuan-tuan sekalian. Nah, ya Allah. Nama yang kedua firman Allah Ta'ala. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Sadaqallahul aliyul azim. Mafhumnya, telah hampir sa'ah kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Allahu Rabbi. Telah hampir sa'ah kedatangan hari kiamat dan terbelahlah bulan. Macam hancurlah alam ni tuan-tuan. Bulan terbelah, gugur habis. Bahkan kata Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian, langit yang kita nampak ni jatuh berkeping-keping jatuh. Berkeping-keping jatuh langit ni. Langit ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jatuh, berkeping-keping jatuh tuan-tuan sekalian. Ya Allah, habis hancur. Habis hancur. Apa yang Allah Ta'ala ciptakan habis. Allah Ta'ala habis hancur tuan-tuan sekalian. Lepas tu bagi tempat baru yang dinamakan Yaumil Mahsyar. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sadaqallahul aliyul azim. Mafhumnya, sesungguhnya gempa pada sa'ah hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Gempa pada kiamat bergegar dunia, bergoncang. Bergoncang tuan-tuan sekalian, sampaikan orang duk atas ni mabuk. Bukan mabuk sebab khamar, mabuk sebab goncangan, gegaran itu. Goncangan, mabuk. Kalau dekat Indonesia, dekat mana-mana tempat, goncangan itu tuan-tuan sekalian tak adalah sampai memabukkan. Mana bergegar macam-macam tu lah. Nampak air bergegar macam ni lah. Kat Jepun ke mana-mana tempat yang ada gempa, ada gunung berapi tu kan, bergegar macam ni lah. Ini waktu sa'ah tuan-tuan sekalian, sampaikan gempa itu membuatkan mereka mabuk, kata Allah. Mabuk makna gempa huyuh hayang sangat. Mabuk. Kalau tribulan dekat kapal terbang tuan-tuan sekalian, mungkin seminit 2 minit tribulan. Mana pernah berlaku lah waktu kapal terbang tu dia elok tapi dia panggil apa? Goncangan dekat atas tu. Mana dia angin kat atas kuat kan. Kalau kapal kecil lagi parah lah, kapal besar goncangan macam ni lah. Dia tak adalah mabuk. Saya duduk pergi umrah, pergi haji. Mana ada satu ketika kapal Flynas ni umur dah 30-40 tahun, dah lama, dah tua habis lah. Kapal tapi terbang lagi 9 jam. Kapal Afrika tu dia pergi terbang ke Afrika, lepas tu cat cantik, tukar color, dia punya body dia tukar, dalam enjin tak tukar, bawa terbang. Umur dah 30-40 tahun. Jadi apabila duduk kat atas tu kapal besar, Boeing 737, boleh isi sampai 437. Kalau A380 tu lebih kurang 480 passenger masuk sekali dengan kru, dengan kapten dan semua lebih kurang 500 orang. Dia besarlah kapal tu, double deck dekat kepala. Kalau yang besar tu sampai ke belakang. Ini ustaz naik tu yang bergogar. Sampai dekat dia bukan tribulan pun bergogar. Macam duduk gogar. Kita istighfar habis, astagfirullah itu. Bergogar macam ni apa tak kalau dekat bawah. Bas lain dekat darat ni kat atas. 35,000 kaki. Kalau terajun kapal tu qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikut hukum akal matilah. Nah, bergogar macam ni. Tak adalah mabuk. Cuma risau. Boleh tak risau istighfar astagfirullahalazim. Depan ada TV tutup semua. Nah, jadi kalau depan ada TV orang pergi haji, balik pada haji tengok cerita bukan-bukan dekat TV masalah lain tu. Bukan ditapis tu. Macam-macam cerita tuan-tuan sekalian. Terbuka habis semua. Nah, awak dah tahu awak pakai kopiah balik pada haji macam ni cik tu tengok. Tak berkalim tu. Tahulah lama tak jumpa bini. Jadi benda tu berlaku bukan tribulan, dia macam ni. Tak adalah apa ni. Ini waktu saat gempa berlaku tuan-tuan sekalian sampai mabuk tu, sampai mabuk.
Tapi yang selamat orang beriman tidak akan merasai dahsyatnya yaumul qiyamah. Tidak akan merasai. Hanya orang kafir sahaja. Jadi kita tak naklah golongan yang merasai. Tapi Allah beritahu awal lah, Nabi beritahu awal lah. Gempa berlaku, waktu saat berlaku nanti, sampai akan mabuk orang yang merasai akan gegaran gempa itu. Ini bukan gempa, kejap, hilang, tidak. Berterusan, bulan terbelah kata Allah Ta'ala. Lepas tu jatuh ke atas tu ke bawah, berkeping-keping jatuh. Berkeping-keping jatuh tuan-tuan sekalian. Ya Allah, tak dapat nak bayangkan. Dah lah langit tak ada tiang. Berkeping-keping tuan-tuan sekalian jatuh. Habis semua. Langsai, habis tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala ranapkan. Di kala itu dah tak ada orang Islam. Orang beriman tak ada. Habis nak simpan kapir sampah habis hancur. Itu sebab perubahan dunia ni sebab amal orang Islam. Boleh benda-benda tak baik tuan-tuan sekalian sebab amal kita sebenarnya. Bukan amal orang kafir, amal kita. Sebab orang kafir hidup sebab ada orang Islam, orang beriman. Jadi perubahan dunia kata ulama bergantung pada amal kita. Kat taman kita, kat negara kita ke, apabila seorang ni ngadu tuan-tuan sekalian, gubernur yang mewakili khalifah, waktu Umar ada khalifah. Rakyat ni ngadu gubernur zalim itu ini, ngadu dengan Umar. Umar cakap apa? Bukan marah gubernur, tembak rakyat dulu. Apabila kamu melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala mungkar, yang Allah Ta'ala marah, rasailah benda ni. Jadi dengan izin Allah tuan-tuan sekalian, kita masing-masing dengan izin Allah Islam kena jaga amal kita. Itu sebablah tuan-tuan sekalian, apabila makhluk itu ada sampaikan ribuan kes berlaku satu hari, kita bukan nak cakap bosak, belagak, takut dengan kita tak takut dengan makhluk, tidak. Kadang-kadang kita ni takut dengan makhluk tu lebih takut dengan Allah. Kita pergi pasar-pasar raya, pergi tempat mana kita pergi kerja, tapi masjid surau tak penuh. Masjid surau kita tak pergi, itu masalah nak beritahu. Takut dia dengan makhluk, lebih takut dengan makhluk tu daripada Allah. Sedangkan makhluk itu ada sebab Allah Ta'ala yang izin dia ada. Jadi kita ni tuan sekalian, kena kuat kita punya iman, pegangan kita. Memang tuan-tuan sekalian, ramai ada ustaz-ustaz asatizah bising, sampai bila nak semayang jarak-jarak. Memang ada. Orang bising lah kalau ikutkan. Tak apalah daripada tak boleh. Memang ada yang bising. Kenapa semayang jarak-jarak? Pasar raya tak jarak-jarak pun. Tempat mana kita minum teh, memang betul. Memang betul. Ada logiknya. Memang betul. Kita pergi minum teh, ada duduk jarak-jarak. Tak ada. Kadang-kadang duduk kat sini, duduk kat kedai teh tu, lebih lama pada duduk kat sini. Pagi-pagi minum. Saya pergi dengan kawan minum. Duduk 3 orang. Duduk rapat-rapat tak ada masalah. Lama. Duduk berkojo boleh naik kereta 3-4 orang kan. Naik kereta tuan sekalian. Kadang-kadang 1 jam. Tak ada masalah. Kenapa waktu semayang kita masalah mana? Tapi itulah yang diungkapkan oleh para asatizah. Jadi nasihat dengan dia buat keputusan ni, ada jabatan ada dia punya majlis kan. Jadi khairlah apa yang dia putuskan kita ikut, tapi jangan lupa nasihat. Kita kena nasihat lah. Mana yang baik kita nasihat. Sebab yang ada kat atas tu bukan maksum. Bukan semua maksum. Bukan semua itu sekalian kita nak cakap. Tidak, ada yang boleh kita nasihat lah. Dia pun manusia. Bukan terlepas daripada melakukan kesilapan. Nasihat lah. Dia nak putuskan sesuatu apa hal, dia kena jawab. Kita kena faham jugalah. Apa-apa hal berlaku, dia kena jawab kan. Jadi adalah perasaan takut dia tu. Dia bukan tak ada nafsu. Dia ada nafsu. Cuma itulah yang diungkapkan oleh ulama-ulama contemporary, oleh yang ada hari ni lah kan. Saya sampaikan tu. Sampai bila nak main jarak-jarak macam ni? Sampai bila? Kalau kita pergi ke luar memang ada logik Memang sebelum ni tuan sekalian, saya bantah juga apabila dipertikaikan sembahyang jarak ni, sebab kita nak elak daripada wabak ni. Tapi bila lihat syarah, saya boleh lihat syarah seorang ustaz ni, dia syarah tuan-tuan sekalian mengenai sembahyang jarak, tapi dia compare kat luar. Compare kat luar tuan-tuan sekalian, lagi teruk sebenarnya. Kenapa? Masuk kat sini tiba-tiba kita jadi malaikat pula kat sana, tak ada masalah kat luar. Bahkan masuk kat sana lebih banyak kat sini. Betul tak? Masuk kat luar lebih banyak masuk kat masjid dengan surau. Betul tak? Siapa kat sini 24 jam kat surau? 24 jam kat surau siapa? Ataupun 8 jam kat surau siapa? Setengah jam pun dah kata buntut dah bangun kan? Ini kan 8 jam. Ada logik itu tuan sekalian. Jadi kita nasihatlah dekat kita punya ulul amri.
Kalau mana putus macam tu tak apa, kita redha, taat dia lah, ada khair lah. Nak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang elok tu kita nasihat. Berbalik pada tajuk itu tuan-tuan sekalian, jadi gempa tadi tu sampaikan mabuk orang yang terasa akan gempa saah itu. Jadi kita tak nak termasuk golongan yang mabuk apabila gempa saah, sebab yang mabuk itu hanya orang kafir saja, bukan orang-orang yang beriman. Jadi masya-Allah, ada masuk lagi tak? Ada masuk lagi. Ada masuk lagi untuk apa? Untuk kita kembali kepada fitrah, kembali kepada ajaran yang bawa oleh Rasulullah. Mana yang dah selalu buat tambah. Jangan buat muka jobo. Dan dah selalu tahajud, dah selalu, itu jobo nama. Itu jobo nama. Jobo tak jobo. Jangan salah sebut, lain dia kan. Itu jobo nama. Dan dah semayang fardu 5 hari. 5 kali satu hari. Tak pernah tak Jumaat. Sentiasa Jumaat. Jadi benda ni kau kena buat dan tak payah. Tidak macam tu. Tidak tuan-tuan sekalian. Mana bahkan kita menafikan apa yang ada pada diri kita tuan-tuan sekalian, yang datang ni semua daripada Allah. Jadi kita jangan berpuas hati. Bab amal ni kita kena ghibtah. Bab qanaah ni apa? Qanaah lah, qanaah berpada-pada ni, qanaah kan? Okey. Qanaah ni tuan-tuan sekalian bab keduniaan, qanaah. Kalau bab ibadah, ghibtah. Ghibtah ni apa tuan-tuan sekalian? Kita nampak kawan kita baca Al-Quran, baca kita cerita satu hari, itu pun nak sekali. Tanpa kita ada satu hasad, biar kita boleh, dia tak payah. Itu hasad. Ghibtah digalakkan dari hal ibadah. Jadi mana yang dah hari-hari baca 1 juzuk, tambah lagi 1 juzuk. Mana yang baca 1 ain, tambah 2 ain. Biarkan jadi separuh daripada juzuk. Mana yang satu ayat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Aliyul Azim. Tutup. Satu ayat tu je. Aja pemalih tu. Lepas tu sambung jadi 2 ayat. Jadi apabila kita pondok kebaikan ni tambah. Selalu masjid surau habis masuk RM1. Kali ni masuk RM2. Makin bertambah. Jangan kita cakap saya tak payah sebab saya dah selalu buat. Itu tuan-tuan sekalian bisikkan syaitan namanya. Ngaji bab tasawuf akan jumpa. Itu rosak amal kita. Ingatkan bagus kan? Siap. Itu dia tuan-tuan sekalian, makna musuh yang kita tak nampak. Akan hancurlah ibadat kita bagaikan debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Licin tak jadi apa. Jadi masya-Allah. Jadi mudah-mudahan malam ni kita dapat pengajaran. Dapat pengajaran di samping kita menjalani kehidupan, buat macam biasa dengan izin Allah. Amal tuan-tuan sekalian kena buat banyak-banyak. Ingat waktu Allah turun bala ini jangan buat yang boleh-boleh. Jangan buat yang boleh-boleh, banyak beramal. Lepas tu kita banyak melakukan solat sunat, rawatib jangan tinggal. Tambah lagi dengan nafil, solat sunat tambahan ni, tambah lagi dengan solat sunat tahajud. Kita punya witir jangan tinggal, duha jangan tinggal. InsyaAllah terangkit wabak ni tuan-tuan sekalian. InsyaAllah terangkit wabak. Apabila kita yakin tuan-tuan sekalian, kita beramal ni terangkat semua penyakit insya-Allah. Yang penting jangan kita hu-harokan lagi tuan-tuan sekalian. Jangan hu-harokan lagi macam mana? Last word, last ayat. Jangan hu-haro. Kita post dekat macam-macam tombek, tangkap gambarnya. Ini mazhab WHO, ini mazhab Yahudi. Ini macam ni. Kali ni sembahyang jarak, ini Yahudi punya mazhab, ini orang kafir punya mazhab. Kita jadi bagi kelang kabut. Post kat luar tu sekarang jadi orang jadi bonci tu. Kita post dekat orang masyarakat grup-grup WhatsApp, kat FB, jadi orang luar dia bonci. Bahkan orang kafir pun memang pandang kita bonci. Orang Islam post, kita jadikan institusi ni tempat nak menyatu padukan hati ni, post macam tu, jadi orang yang jarang nak pergi langsung tak nak pergi. Sebab apa? Dia menyampah tengok keadaan ni, sembahyang jajaran ni tak sunnah. Jadi sebenarnya itu memang kita nak memperjuangkan sunnah itu, tetapi dalam masa yang sama kita menghancurkan sunnah. Jadi orang jadi menyampah tu, orang jadi bonci. Tak payahlah ikut masjid kan, sembahyang pun ikut sunnah, sembahyang pun jarak-jarak, tak apa bondo sudah sembahyang kat rumah. Sebenarnya tampek lelaki ni tampek di mana azan dilaungkan, kecuali ada sakit, ada musyaqqah. Nabi ajar botol-botol Nabi sakit, baru tuan-tuan sekalian Nabi suruh Abu Bakar imamkan solat. Bukan waktu sakit kita kena gaut mengangkat pebiawak nak datang juga. Tidak, mayang ke rumah. Jadi dah sihat, ada kenderaan tu semua ni, marilah semayang di mana azan dilaungkan. Jadi insya-Allah itu pesanan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian.
Hari ni kita dapat dua, satu hari kebangkitan, satu sa'ah. Nama lain bagi qiyamat. Yaumul ba'ts, lepas tu sa'ah. Ada lagi banyak lagi nama, insya-Allah nanti kita bahas. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita ada hari ini, Allah Ta'ala beri kefahaman, Allah beri hidayah, lolongkan hidayah, kesedaran, lepas tu minta Allah Ta'ala kita dapat kekuatan. Kesedaran saja, tak ada kekuatan tak jadi. Sedar semayang tu wajib, tapi kekuatan nak buat tu tak ada. Sunnah Rasulullah wiridkan solat sunat duha. Kita sedar ada ilmu tapi tak ada kekuatan untuk semayang solat duha. Itu sebab ada dua, taufik, hidayah. Minta Allah Ta'ala beri kita lolongan hidayah, kesedaran kita, lepas tu kekuatan untuk amal apa yang kita sedar. InsyaAllah sekian saja. Aku li qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.